Okey, cari nilai Z jika diberi P 0.2327. Okey, kita lukiskan graf dulu. Okey, sebab kita nak tahu kedudukan 0.2327 ni di bahagian mana. Okey. Okey. Katakan ini graf Z-score, dekat sini kosong. Okey. Okey, kebarangkalian tu berada di mana, sama ada dia berada di hujung kanan ataupun di hujung kiri. Sebab 0.2327 ni dia tak sampai 0.5. So sama ada berada di sebelah kanan, okey, ataupun di sebelah kiri. Okey, so sekarang ni kalau kita cari apakah nilai Z ketika P 0.2327. Kalau kita lihat dekat jadual ini, kita dapati 0.2327 kita boleh dapat tepat dekat sini. Okey, jadi kita boleh terus ambil bacaan. Cara nak baca dia, kita kena baca dekat laju yang ni dulu, 0.7. Lepas tu baru kita ambil 3. So jawapan dia 0.73. So sekarang ni boleh jadi jawapan kita 0.73 ataupun negatif 0.73. So yang mana satu yang kita nak pilih jawapan dia. Kita kena rujuk dekat simbol ini. So kalau simbolnya lebih besar, maksudnya lorekkan dia ke kanan yang inilah. Okey, so jadi jawapan kita adalah positif 0.73. Okey, seterusnya cari nilai Z jika diberi nilai P kita adalah 0.2250. Okey, so kita kena katakan kita lukis dulu kita punya graf. Okey. 0.2250 mungkin berada di kanan ataupun di kiri. Okey, tapi kalau ikutkan dekat sini, simbol kita di kiri. Kan? Simbol kita adalah di bahagian kiri. Okey, kita boleh abaikanlah yang ni. Okey, so sekarang ni kita cari dekat jadual 0.2250. Okey, kalau ikut dekat sini, di antara 0.2250, yang kecil dia adalah 0.2236 dan yang paling tinggi 0.2266. Okey, so kita pilih yang lebih besar daripada nilai yang 0.2250. Jangan pilih yang lebih rendah daripada tadi. So kita kena ambil 0.2266. Okey, so kita kena cari perbezaan lah. Kita cari perbezaan 0.2266 pada jadual. Kita tolakkan dengan yang sebenar yang kita nak cari. So kita akan dapat 0.0016. Okey, 16 yang di belakang ni. Okey, caranya kita kena tengok dekat kolom yang ini. Okey, macam mana cara kita nak tengok kolom kat situ? Ada tak 16? Kita kena cari dekat sini, ada tak 16? Okey, kalau tak ada, kita kena cari yang paling hampir. Antara 15 dengan 18 ataupun 12. Yang paling hampir dia adalah 15. Jadi kita kena pilih dekat 15. So cara kita nak baca nilai Z kita adalah 0.755. So kita dapat 0.755. Jadi dekat sini 0.755. Tapi disebabkan kita punya ekor dia, ni dinamakan sebagai ekor yang sebelah kiri, jadi kita kena letakkan negatif. Okey, so jawapan kita kena tulis sebagai negatif 0.755. Okey, seterusnya cari nilai Z jika diberi P sama dengan 0.8250. Okey, kalau kita nak cari direct dekat sini 0.8 tak ada dia sampai 0.5 sahaja. Okey, so maksudnya apa yang perlu kita buat?
Okey, kita lukis dulu graf. Okey. Okey. Kedudukan 0.8250 arah kiri. Okey. Dia akan berada dekat sini. Arah kiri maksudnya lorikkan di sebelah kiri. Okey. Okey. Yang separuh ni dah memang jadi 0.5. So dia kena ke depan sikit lah untuk dapatkan 0.8250. Jadi yang dekat sini, okey, dapat 0.3250 untuk dekat sini ya. Okey, so sekarang ni kita nak cari Z ataupun kita nak cari nilai Z yang dekat sini. Okey, disebabkan kita tak boleh dapat Z score daripada kebarangkalian yang berlorik, jadi kita kena cari Z score melalui kebarangkalian yang tak berlorik ini. Jadi kita kena cari dulu kebarangkalian yang tak berlorik. Okey, cara nak cari kebarangkalian yang tak berlorik adalah satu kita tolakkan dengan 0.8250. Okey, 8250 ni adalah yang berlorik, satu adalah jumlah kesemuanya. Okey, jadi kita akan dapat kebarangkalian yang tidak berlorik ni ialah 0.1750. Okey. Okey, kemudian barulah kita boleh cari dekat jadual 0.1750. Kalau ikut kat sini, yang hampir adalah 0.736, lepas tu terus 0.1762. So kita kena pilih yang ini, yang besar, lebih besar. So daripada sini 0.1762 kita kena tolakkan dengan yang asalnya iaitu 0.1750. So kita akan dapat 0.0012. Okey, 12 ni pula kita cari dekat kawasan dekat sini. Okey, cari yang paling hampir kalau tak ada tepat. Antara 10, 13 dan 15. 12 lebih hampir kepada 13. Okey, jadi kita pilih 13 lah. Okey, kemudian cara kita nak baca, kita baca daripada yang ini dulu, 0.9, kemudian 3, lepas tu 5. So dapat 0.935. So disebabkan dekat graf kita, okey, kita dapat nilai Z kita, kawasan Z kita adalah di sebelah kanan, positif. Okey, jadi jawapan kita adalah positif. So kita ambil jawapan yang ni je lah. Okey, seterusnya cari nilai Z jika diberi nilai P kita ialah 0.75. Okey, yang ini pun tidak ada dalam ni paling maksimum pun 0.5. So kita lukiskan dulu kita punya graf. Okey, 0.75. Okey, mestilah dilorikkan di sebelah kanan. Okey, berdasarkan simbol yang ini. Okey, jadi kita kena buat, okey, dekat sini tengah-tengahnya. Okey, separuh-separuh maksudnya kebarangkalian kita adalah sebelah 0.5, sebelah lagi pun 0.5. Okey, so disebabkan simbol kita lebih besar, so cara kita nak buat anggaran 0.75 tu adalah di sini. Yang mana sebelah sini dah jadi 0.5. So belah kiri yang ni kena tambah sikit supaya dia menjadi 0.75. So kita perlu cari nilai Z dekat sini. Okey, so disebabkan kita tak boleh nak mencari 0.75 dekat jadual, jadi kita kena cari yang kawasan yang tidak berlorik ni. Kebarangkalian dekat kawasan yang tidak berlorik pun boleh dapatkan Z juga. Okey, so macam mana cara kita nak cari kebarangkalian yang tidak berlorik? So kita ambil satu, kita tolak dengan 0.75, kita dapat 0.25. Maksudnya P yang ini adalah 0.25. Ini nilai P dia. Okey, so daripada P kita boleh cari nilai Z daripada jadual So kita cari 0.25. Sini 0.248. Ini terus 0.2514 dah lebih. Kita kena ambil yang lebih Okey, so kita cari beza dia 0.2514 tolak dengan 0.2500, kita akan dapat 0.0014. So 14 yang di belakang ni kita kena cari, okey, dekat kolom yang ini.
Okey, kalau tak ada tepat kita cari yang hampir. Okey, 13 dengan 16 yang paling hampir adalah 13. Okey, jadi cara nak baca kita ambil 0.674. Okey, 0.674. Kalau daripada graf kita ni, okay, kita tengok kedudukan Z ni adalah di sebelah kiri. So, sepatutnya jawapan kita perlulah negatif. Okay, seterusnya, cari nilai Z jika diberi P. Okay, sama dengan 0.6. Okay, tapi diberi julat Z dekat sini. Okay. Okay, lebih mudah kalau kita buat graf supaya kita lebih nampak. Okay, yang ni mestilah kosong. Okay, julat, yang ni mestilah nilai yang kecil, yang ni yang nilai yang besar. Ataupun kedudukannya pada graf mestilah ini berada di sebelah kiri, ini berada di sebelah kanan. Okey, di sebelah kanan. So, 0.75. Okey, mestilah berada di kanan. So, anggaran dekat sini. Okey, 0.75 dekat situ. Okey, kemudian satu lagi nilai. Okey, mungkin berada di sini. Okey, di sini ataupun di sini. Kita pun tak tahu kan. Tapi anggaran kita buat saja. Katakan dekat sinilah nilai Z yang kita tak tahu. Okey, ada dua kat sini. Dua sempadan dekat sini. Okey, apa yang dimaksudkan dengan P di 0.6? Maksud dia, okey, kawasan ini. Yang berada di antara Z ini dengan 0.75. Okey, kebarangkalian dia yang ini. Yang cikgu lorikkan ini. Okey, nilai kebarangkalian dia adalah 0.6. Okey, so sekarang ni kita perlu cari apakah nilai Z yang satu lagi yang berada di sebelah kiri. Okey. Okey, so sekarang ni disebabkan 0.6 kita tak boleh terus cari. Okey. Okey, jadi caranya kita perlu kalau ikutkan dekat sini kan. Okey, kalau ikutkan dekat sini lah Okey, kita cuma ada maklumat Z 0.75. Okey, 0.75. Okey, kalau kita ada Z, kita boleh cari P. Okey, kita gunakan kalkulator. So, kamu carilah guna kalkulator 0.75, kamu tukar kepada P. So, kamu akan dapat 0.2263. Yang ni. 0.2263. Okey. Kemudian, untuk mencari kawasan yang tidak berlorik ni, kebarangkalian dia, jadi kamu kena tolakkan, tolakkan kawasan yang berlorik ni dengan kawasan yang tidak berlorik ini. Dengan cara satu, kita tolak dulu dengan 0.6, tolak lagi dengan yang kita dapat tadi 0.2266. Jadi kita dapat 0.1734. Jadi kebarangkalian dekat sini adalah 0.1734. Bila kita dapat kebarangkalian, kita boleh dapat Z. Kita cari dekat jadual 0.1734. Kalau ikut kat sini, yang hampir adalah 0.1736. Kita kena cari beza. Kalau ikutkan 0.1736 tolak dengan 1734, kita dapat 2. Tapi yang paling hampir dekat sini hanya ada 3 saja. So, kita pilih 3 yang ni. So, kita punya nilai adalah 0.941. So, dapat 0.941. Tapi dekat graf kita, kedudukan kita adalah di sebelah kiri. Jadi, nilai Z kita adalah negatif.